Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan Karim buat seluruh dunia. Status quo politik Malaysia saat ini menunjukkan kerajaan Ismail Sabri dalam kedudukan yang sangat-sangat bahaya di Putrajaya. Saat ini isu pembentangan rang undang-undang anti lompat parti merupakan tekanan politik baharu yang membawa kepada kedudukan kerajaan Ismail Sabri seperti telur di hujung tanduk. Beberapa hari lalu, saya telah menjangkakan dan telah membocorkan satu rahsia percaturan politik Malaysia, yang mana rang undang-undang anti lompat parti itu sangat-sangat bahaya untuk kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia dalam institusi Parlimen Malaysia. Akhirnya hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Undang-Undang dan Parlimen telah mengesahkan rang undang-undang anti lompat parti terpaksa dibatalkan dan ditangguhkan serta tidak akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada 11 April 2022. Persoalan paling panas, paling meletup, paling kontroversi dalam percaturan real politik Malaysia hari ini. Kenapa dan mengapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terpaksa menarik balik dan menangguhkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti yang telah dijanjikan oleh beliau sendiri beberapa hari lalu? Jawapannya cukup mudah, Pak Cik Makcik Oto Arum. Benar apa yang telah saya ramalkan beberapa hari lalu. Rang undang-undang anti lompat parti itu, jika dibentangkan oleh Ismail Sabri Yaakob dalam Parlimen, akan ada beberapa parti politik yang sudah bersiap sedia untuk menggulingkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia dalam institusi Parlimen. Sememangnya perkara ini cuba dielakkan oleh Ismail Sabri kerana Ismail Sabri tidak mahu mencipta rekod buruk sebagai Perdana Menteri yang paling pendek khidmatnya di Putrajaya. Oleh sebab itu, saya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia dekad baru ini tidak terkejut dengan strategi politik Ismail Sabri di saat-saat akhir. Hari ini Ismail Sabri menyatakan dan mengarahkan kabinetnya untuk tidak membentangkan rang undang-undang anti lompat parti, kerana rang undang-undang anti lompat parti itu boleh membunuh Ismail Sabri sekelip mata di Putrajaya. Ramalan saya tepat. Pentafsiran dan analisis real politik saya sangat-sangat benar. Tindakan Ismail Sabri membatalkan dan menangguhkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti adalah sangat-sangat bijak dan sangat-sangat tepat. Kerana tindakan itu telah menyelamatkan riwayat politik Ismail Sabri. Jika rang undang-undang anti lompat parti itu dibentangkan pada 11 April 2022, minggu hadapan, sememangnya Ismail Sabri tahu akan ada beberapa ahli parlimen dan beberapa parti komponen kerajaannya akan melompat keluar untuk menggulingkan kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya. Maka bagi mengelakkan risiko tersebut,
adalah wajar Ismail Sabri menangguhkan dan membatalkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti tersebut. Malah ia akan membawa kepada huru-hara politik Malaysia dan ketidakstabilan politik Malaysia secara mengejut. Chaos akan membawa kepada kehancuran Ismail Sabri sekelip mata jika rang undang-undang anti lompat parti itu dibentangkan oleh Ismail Sabri di Dewan Rakyat. Cabaran dan halangan untuk membentangkan rang undang-undang anti lompat parti ini membawa kepada cabaran baru kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Kem politik Zahid Hamidi dan Najib Razak di dalam UMNO tidak gembira dengan keputusan Ismail Sabri membatalkan dan menangguhkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti hari ini. Kenapa Zahid Hamidi dan Najib Razak marah bersama kem politik mereka? Setelah Kabinet Kerajaan Ismail Sabri mengumumkan kemarin rang undang-undang anti lompat parti terpaksa dibatalkan. Najib Razak, Zahid Hamidi dan kem politiknya berasa tidak selamat dalam kerajaan UMNO di Putrajaya apabila rang undang-undang anti lompat parti itu dibatalkan oleh Ismail Sabri Yaakob. Kerana bagi Najib Razak dan Zahid Hamidi, jika rang undang-undang anti lompat parti itu terus dibatalkan dan dimansuhkan, maka akan lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen UMNO, ahli-ahli parlimen kerajaan atau ahli-ahli parlimen pembangkang yang akan melompat keluar daripada parti politik mereka masing-masing. Game real politik saat ini sememangnya adalah untuk menghantar Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor ke dalam penjara Sungai Buloh. Maka hanya rang undang-undang anti lompat parti itu sahaja yang boleh menyelamatkan Najib, Zahid dan Rosmah. Akan tetapi akhirnya Ismail Sabri menyelamatkan dirinya lebih awal. Dengan sangat berani, dengan sangat cerdik, Ismail Sabri membatalkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti di saat-saat akhir sebelum persidangan Parlimen Khas diadakan pada 11 April 2022. Di pihak Pakatan Harapan, hari ini ada ramai ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan membangkitkan rasa kebimbangan mereka apabila kerajaan Ismail Sabri membatalkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti. Nurul Izzah Anwar, pemimpin-pemimpin DAP, membangkitkan kerisauan dan kebimbangan mereka apabila berita rang undang-undang anti lompat parti itu dibatalkan sangat-sangat mengejutkan Pakatan Harapan. Walaupun di peringkat awal Pakatan Harapan memberikan jaminan 100%, 90 ahli parlimen Pakatan Harapan akan menyokong pembentangan rang undang-undang anti lompat parti oleh Ismail Sabri di Dewan Rakyat minggu hadapan. Ia bukan jaminan untuk Ismail Sabri terus menjadi Perdana Menteri. Pakatan Harapan risau mereka akan hilang sokongan
jika peristiwa sejarah hitam berulang, beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan keluar daripada kerajaan mereka di Putrajaya pada tahun 2020 lalu. Pakatan Harapan trauma dan tidak mahu peristiwa. Beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan melompat keluar daripada Pakatan Harapan berulang semula, maka mereka menuntut komitmen politik, political will Ismail Sabri untuk mematuhi MOU membentangkan undang-undang anti lompat parti. Tetapi hari ini Ismail Sabri memilih untuk menyelamatkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Ismail Sabri tidak mahu menyelamatkan survival politik Pakatan Harapan mahupun survival politik kluster kleptokrat penyamun penyangak Najib Razak Zahid Hamidi di dalam UMNO. Maka adalah sangat bijak dan sangat genius percaturan real politik Ismail Sabri, walaupun ditekan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan segelintir pemimpin UMNO kem politik Najib Razak dan Zahid Hamidi. Akhirnya wajah politik sebenar Ismail Sabri di Putrajaya semakin jelas kelihatan. Ismail Sabri mahu terus menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Ismail Sabri tidak mahu menghancurkan dan menggulingkan kerajaannya sendiri dalam persidangan Parlimen khas pada 11 April 2022. Pak Cik Makcik Oto Aru, saya tahu Perdana Menteri ke-9 Malaysia menonton video panas tentang ramalan saya kerajaan Ismail Sabri akan tumbang pada 11 April 2022. Itu adalah risiko besar yang perlu dibayar oleh Ismail Sabri jika beliau membentangkan rang undang-undang anti lompat parti. Syukur Alhamdulillah Ismail Sabri mempercayai ramalan dan bacaan politik kingmaker politik Malaysia generasi baru ini. Hari ini, juru cakap rasmi Parti Pejuang Tanah Air, parti politik yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, menyatakan secara terbuka kepada seluruh dunia, Parti Pejuang tidak menutup kerjasama politik dengan Parti Bersatu yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila perkara ini telah diisytiharkan secara rasmi oleh Parti Pejuang, maka sememangnya Ismail Sabri agak kelengkabut dan begitu cemas di Putrajaya sehingga terpaksa menarik balik dan membatalkan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti dalam persidangan Parlimen khas 11 April 2022. Ini adalah signal politik daripada Parti Pejuang dan Parti Bersatu sebagai last warning kepada Ismail Sabri di Putrajaya. Apabila Parti Pejuang memberi lampu hijau untuk bekerjasama dengan Parti Bersatu bagi menghadapi PRU15, maka Ismail Sabri sangat-sangat takut kerajaannya akan tumbang pada 11 April 2022. Kita memang tahu ada banyak parti-parti politik yang tidak menyokong rang undang-undang anti lompat parti atau rang undang-undang anti katak politik. Ada banyak negara demokrasi di seluruh dunia yang membenarkan budaya politik lompat-melompat. Bukan sahaja negara Malaysia. Negara-negara demokrasi lain juga membenarkan budaya politik katak. Kerana secara konsep perundangan,
budaya politik lompat-melompat itu adalah bukan satu jenayah, adalah legal, adalah sah. Benar atau salah itu adalah tidak penting. Dalam sistem demokrasi acuan Malaysia dan acuan negara lain, budaya politik lompat-melompat adalah hak demokrasi seorang ahli wakil rakyat. Maka sebab itu, rang undang-undang anti lompat parti ini terus menjadi perbahasan dan perdebatan dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Di zaman UMNO BN, di puncak hegemoni kuasa dalam institusi parlimen Malaysia, UMNO BN mempunyai kemenangan 2/3 kerusi parlimen berpuluh-puluh tahun di Dewan Rakyat. UMNO BN tidak membentangkan rang undang-undang anti lompat parti ini sejak merdeka. Tetapi pelik bin ajaib, di saat UMNO BN nyawa-nyawa ikan, pemimpin-pemimpin UMNO menggasak dan mendesak Ismail Sabri untuk membentangkan rang undang-undang anti lompat parti. Kenapa UMNO berubah? Sedangkan UMNO lah yang memperkenalkan budaya politik lompat-melompat ini. Sedangkan UMNO lah juara politik katak dalam sejarah politik Malaysia sejak merdeka. Ia cukup mudah. Rang undang-undang anti lompat parti adalah untuk menyelamatkan kluster kleptokrat penyamun-penyangak dalam UMNO. Rang undang-undang anti lompat parti itu adalah untuk memastikan UMNO tidak hancur dan tidak pupus pada PRU 15. Rang undang-undang anti lompat parti adalah untuk menghancurkan parti-parti musuh UMNO BN dalam percaturan real politik Malaysia. Tetapi akhirnya game politik ini dihidu oleh Parti Bersatu dan Parti Pejuang sebagai satu perangkap yang cukup licik dalam parlimen. Maka tidak hairanlah jika Parti Pejuang dan Parti Bersatu membuat langkah politik baru untuk memberi amaran terakhir kepada Ismail Sabri di Putrajaya secara halus. Akhirnya Ismail Sabri akur untuk tidak membentangkan rang undang-undang anti lompat parti di Dewan Rakyat. Jika pada masa hadapan Ismail Sabri mahu bentangkan rang undang-undang anti lompat parti itu, saya ingin ingatkan, Ismail Sabri akan gagal jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU 15. UMNO BN akan lebih cepat hancur dan pupus. Maka adalah sangat-sangat tepat tindakan Ismail Sabri hari ini untuk menarik balik dan membatalkan rang undang-undang anti lompat parti. Apapun cabaran dan halangan terbesar, Ismail Sabri belum selesai. Pakatan Harapan boleh membatalkan MOU, kerjasama politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan dalam parlimen. Nyawa politik Ismail Sabri, nyawa-nyawa ikan. Memang Ismail Sabri tidak ada pilihan. Bila-bila masa boleh tumbang
dalam parlimen mahupun di Putrajaya. Selamat maju jaya kepada Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang semakin cemas, semakin kelengkabut dan semakin takut untuk ditumbangkan dan digulingkan di Putrajaya. Saya sebagai kingmaker politik Malaysia generasi baru ingin menyatakan satu perkara. Bila masa kerajaan Ismail Sabri boleh tumbang sekelip mata, cepat atau lambat, ia akan pasti berlaku. UMNO BN perlu bersedia untuk hancur dan pupus jika Najib Razak dan Zahid Hamidi dihantar ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15 diisytiharkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Checkmate and game over, bosku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat yang menjadi kingmaker di tanah Malaysia berdaulat ini, pakcik-pakcik Otoaro. Game is over, bosku. Terima kasih.